Penyampai berkaliber, pengisian bermutu, inspirasi, euforia Islami, semuanya di IKIM. Inspirasi Euforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami untuk waktu ini di destinasi IKIM. Alhamdulillah. Dan untuk para pendengar, untuk waktu ini kita akan bersama segmen tajaan pada petang ini bersama Surau Al-Muhajirin Taman Kajang Utama. Dan Alhamdulillah kita ada di waktu ini di konti Radio IKIM bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Abu Darda Muhammad Imam 1 Surau Al-Muhajirin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Kaifa Alhamdulillah haluka? Alhamdulillah khair wa anti? Alhamdulillah ana bikhair insyaallah. Alhamdulillah tasharrafna bima'rifatakuna. Barakallahu fik. Alhamdulillah. Dan untuk waktu ini bersama Surau Al-Muhajirin Taman Kajang Utama, kita bersama Ustaz untuk kita nak tahu untuk terlebih dahulu mukadimahnya, latar belakang Surau Al-Muhajirin dan serba sedikit sejarah berkaitan untuk sumbangan infak untuk petang ini. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih DJ Muna. Sedap Arabnya. Alhamdulillah. Yalah, Arab kan. Terima kasih atas peluang yang diberikan oleh Radio IKIM. Saya doakan agar Radio IKIM terus maju. Amin. Dan juga semua pendengar Radio IKIM sentiasa berada dalam taufik hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, kesejahteraan sepanjang masa insya-Allah. Jadi insya-Allah perjumpaan kita hari ini adalah bagi mendapatkan dana kepada Surau Al-Muhajirin Taman Kajang Utama, di mana Surau Al-Muhajirin Taman Kajang Utama ini sebenarnya telah pun mula beroperasi 25 tahun lepas kira-kira macam itulah, dengan kapasiti masa tu kecil je DJ, kecil sangat je, sebab masa tu pun Kajang Utama ini kecil dia punya taman dia. Walaupun begitu disebabkan posisi dia di sebelah Central Kajang dengan Bandar Baru Bangi, maka dia berkembang dengan cepat. Jadi daripada jemaah yang hanya lebih kurang 350 masa tu surau, dia menempatkan lebih ramai jemaah yang mendirikan solat berjemaah, sehinggalah berkembangnya bilangan itu sehingga sekarang hampir 2,500, dengan di mana ketika itu kami mulakan dengan aktiviti-aktiviti solat berjemaah, kemudian aktiviti seperti majlis kahwin, motivasi kepada masyarakat dan lain-lain. Namun semua itu memerlukan kepada pengubahsuaian. Jadi telah berlaku beberapa pengubahsuaian di Surau Al-Muhajirin Taman Kajang Utama ini bagi menampung aktiviti dan para jemaah dari tahun ke tahun. Maka dari tahun sejak penubuhannya sehingga sekarang kita menerima atau kita boleh menerima lebih kurang 2,500 orang maksimum lah lebih kurang. Dan untuk maklumat atau makluman kepada atau maklumatlah kepada para pendengar untuk lebih lanjut, para pendengar boleh dapatkan maklumat berkenaan dengan kami ini di www.almuhajirinkjgutama.com. KJG itu untuk Kajang lah. Untuk Kajang, cuma kita shortkan dia jadi KJG. Jadi kita menyedari betapa pentingnya fungsi Surau Al-Muhajirin ini kepada komuniti. Jadi kami ini sekarang ni kami tengah bincangkan masa depan, disebabkan perkembangan masyarakat yang begitu pesat di Kajang Utama dan sekitarnya. Sekitarnya yang banyak itu, yang adanya Kajang Duru, adanya Nadayu dan lain-lain. Kami tengah bina suatu hala tuju, visi dan objektif yang sesuai dengan keberadaan surau di bandar. Jadi Al-Muhajirin Kajang Utama ada objektif seperti meningkatkan ilmu. Alhamdulillah kami ada kuliah maghrib, kuliah subuh hampir semua setiap hari lah. Setiap hari, melainkan malam Jumaat je yang kami rehat. Selebihnya dipenuhi dengan majlis-majlis ilmu. Kemudian surau kami juga adalah surau Prihatin Ummah, di mana kita ada kunjungan, kita ada ziarah, aktiviti kemasyarakatan dan lain-lain. Dan kami juga membina modal insan. Antara objektif kami adalah membina modal insan, di mana kami menyediakan kelas Al-Quran free. Kita juga menyediakan kelas tuition. Kelas Al-Quran ini untuk kanak-kanak, untuk dewasa lelaki, untuk dewasa perempuan, free. Kanak-kanak
4 malam seminggu, dewasa lelaki 2 malam seminggu, muslimat lagilah, apatah lagi. Muslimat ni sentiasa rajin lah dengan surau berbanding dengan muslimin. Muslimin ni rajin juga, kurang sikit je. Yang keempat adalah kami menyasarkan fasiliti yang efektif dan kondusif. Dan ini dah kami sedang buat sekarang, menyediakan keselesaan kepada jemaah dengan penggunaan optimum dan membuat penyelenggaraan yang berjadual, teratur. Jadi kami cuba mengambil model zaman kegemilangan Islam di zaman Rasulullah dan para sahabat, yang mana surau masjid menjadi tempat masyarakat berkumpul, beraktiviti, sama ada tua, muda, dan kanak-kanak untuk program-program. Maka begitulah sepanjang MCO yang lepas, ketika mana kita sedang menghadapi COVID-19 selama 2 tahun itu, kami di Surau Al-Muhajirin alhamdulillah menerima banyak sumbangan masyarakat untuk disalurkan kepada masyarakat. Banyak. Kami ada list 500 orang lebih penerima sumbangan, dan mereka juga telah menerima lebih daripada sekali masa MCO. Alhamdulillah. Jadi kami harap dengan perkembangan dan usaha yang kami buat itu, fungsi-fungsi atau fungsi surau kami akan menjadi lebih besar dan lebih bermanfaat untuk masyarakat. Itu saja. Ya, insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Dr. Abu Darda. Masya-Allah, nama pun cantik Ustaz ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, masya-Allah. Dan untuk waktu ini Ustaz dan para pendengar, kita berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. استمروا معنا في إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي لمبah Kelang 91.5 FM. Nilai-nilai bersama IKIM. Takwa. Nilai takwa. Perkataan takwa bermaksud menjaga atau melindungi sesuatu daripada bahaya atau apa-apa yang boleh memudaratkan. Di dalam Al-Quran terdapat 252 perkataan waqa' dan perkataan-perkataan yang terbit daripadanya. Al-Jurjani mentakrifkannya sebagai usaha menjaga dan berlindung diri daripada siksaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan mentaati perintahnya. Sama ada perintah tadi menyuruh kita melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hujurat ayat ke-13 yang bermaksud, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah yang Maha mengetahui lagi Maha guna. Sifat takwa akan melahirkan insan dan sentiasa berusaha untuk memastikan dirinya dan pengikutnya menuju kepada kehidupan yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat takwa ini akan menjadi benteng bagi seorang itu dari melakukan kemungkaran seperti pecah amanah, penipuan, serta menghalangnya daripada melakukan kezaliman kepada orang lain. Petikan ucapan Allahyarham Tun Ahmad Sarji bin Abdul Hamid, mantan pengerusi IKIM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemerdekaan adalah satu anugerah yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Hendaklah kita jaga kemerdekaan negara kita, dan yang penting kita perlu membebaskan juga pemikiran kita, hati kita daripada dijajah daripada unsur-unsur yang tidak baik. Daripada saya, Ustaz Muhammad bin Abdullah Al-Amin, teruskan mendengar IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kita lupa bahawa apabila tiba saat Allah akan menjemput kita kembali bertemu dengannya. Allah panggil kita dengan panggilan yang sangat manja. Allah kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang aman tenteram, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Marilah balik, kata Allah. Baliklah kamu bertemu dengannya
dalam keadaan engkau reda balik, lagi diredai. Siapa yang reda, kita balik. Siapa yang meredai kita, Allah yang menanti. Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini untuk segmen tajaan pada petang ini. Surau Al-Muhajirin, Taman Kajang Utama. Dan Alhamdulillah, masih bersama untuk waktu ini di konti Radio IKIM, Al-Fadhil Ustaz Dr. Abu Darda Muhammad, Imam 1 Surau Al-Muhajirin. Dan bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Pada petang ini mungkin kita nak sambung kembali tentang Surau Al-Muhajirin ini. Mungkin kita nak tahu apa rasional pembinaan bangunan baru untuk Surau Al-Muhajirin ini. Silakan. Okey, baik. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad. Terima kasih DJ Datin Mona. Jadi basically pembinaan bangunan baru Surau Al-Muhajirin ini mempunyai rasional yang agak besar dan penting lah. Secara asasnya pembinaan bangunan baru ini kami lihat sebagai suatu visi yang penting untuk masa depan, bukan sahaja surau tapi masyarakat muslimin di sekitar Kajang Utama. Bukan sekadar Kajang Utama, akan tapi sekitar Kajang Utama, di mana di sana sedang berlaku kepesatan pembangunan. Tuan-tuan, sekiranya tuan-tuan pernah ke Bandar Baru Bangi atau ke Kajang, sebenarnya kami di tengah-tengah lah. Kami di tengah-tengah, dan tuan-tuan kalau ingin mendapatkan maklumat lebih lanjut, tuan-tuan boleh ke website kami yang saya sebutkan awal tadi, www.almuhajirin.kajangutama atau kjgutama.com, www.almuhajirin.kjgutama.com, atau tuan-tuan juga boleh menghubungi pengerusi surau kami, iaitu Tuan Haji Rosli Yunus di talian 0176705651, di mana pembangunan di situ ada seperti Nadayu, Kajang 2, Tropicana, Zamrud Residensi, Prima Kajang Utama, bahkan sebagaimana Hansat Parlimen terbaru, stesen Kajang 2. Kajang 2 akan dibuka pada akhir bulan 10. Itu stesen yang paling dekat lah. Sebelum ni kami ada Anak Bukit ataupun Kajang, Bandar Kajang, mungkin 2 kilometer daripada kami. Tapi sekarang yang ini 500 meter sahaja, jalan kaki sahaja. Jadi semua pembangunan itu sebenarnya tiada, kita kata, pelan pembinaan masjid terdekat, yang mana kami akan menjadi satu-satunya surau Jumaat dan juga tempat rujukan umat Islam lah di sekitar. Yang ada lain-lain, ada jauh sikit lah, Bandar Kajang, Masjid UKM, tapi kami lah yang terdekat. Maka kami dengan sebab tersebut kami melihat suatu pembangunan mesti dilakukan untuk surau dan juga untuk masyarakat muslimin atau kaum muslim di sekitar Kajang Utama. Tambahan pula kerana lokasinya memang strategik. Tuan-tuan boleh pergi ke website kami dan lihat Google Map, ataupun boleh Google Map terus Taman Kajang Utama, di mana di sebelah kami sebenarnya ada Lebuh Raya Lekas. Sebelah kanan ada Lebuh Raya Lekas, ada flyover masuk, dan sebelah kiri ada Kajang 2, ada flyover masuk daripada Bandar Baru Bangi. Memang strategik. Jadi selain daripada kita kata program-program surau, ia juga menjadi tempat di mana masyarakat akan singgah bersembahyang dan melakukan aktiviti. Ada pelajar datang menggunakan bilik kami sebagai bilik pengajian atau bilik mesyuarat mereka, sebab kami dekat dengan banyak institusi, UKM, ada GMI, ada UPM, bahkan Miros pun sebelah kami je. Miros dekat. Jadi disebabkan oleh perkara-perkara seperti itu, maka kami melihat bahawa Surau Al-Muhajirin mesti dibangunkan dengan lebih baik dan ditambah baik dari sudut fasilitinya, dari sudut pengurusannya dan lain-lain. Maka pembinaan ini mensasarkan penambahbaikan pada semua sudut, namun semua sudut yang kita sebutkan tadi sangat memerlukan kepada fasiliti.
fasiliti yang baharu yang boleh menempatkan keperluan-keperluan terkini surau dan juga masyarakat, seperti kelas-kelas pengajian, bilik seminar, bilik pengurusan jenazah, rumah imam dan lain-lain keperluan. Jadi di situlah kami telah membuat keputusan, kami ingin datang ke Radio IKIM, berjumpa dengan DJ Muna dan lain-lain DJ bagi merayu masyarakat Malaysia, memberikan sumbangan, sama-sama memberikan sumbangan bersama kami dan juga orang lain bagi membangunkan pembinaan Surau Al-Muhajirin yang baru, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Alhamdulillah, sentiasa mengalu-alukan sumbangan para pendengar. Dan ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana nak menghubungi? Ada cara ke selain website dan ada FB ke? Boleh tengok kat situ. Ada. Selain daripada website, kita boleh pergi ke Facebook, Surau Al-Muhajirin Official. Surau Al-Muhajirin AL-dash Muhajirin Official, English Official OFF OFFICIAL Al-Muhajirin Official. Ataupun sekiranya tuan-tuan ingin lebih senang hati, supaya dapat bercakap, boleh hubungi pengerusi kami tadi, Tuan Haji Rosli, di talian 017-670-5651, ataupun Setiausaha Surau, SU Surau Encik Azman di 013-363-1820. Saya ulang, 013-363-1820. Alhamdulillah. Terima kasih, Ustaz. Dan untuk waktu ini, Ustaz dan para pendengar, kita berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini untuk anda. Terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Bicara bermanfaat berbagai segmen, rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau yu'tan nasu bida'wahum, ladda'a nasun dima'a rijalin wa amwalahum, walakin al-yaminu 'ala al-mudda'a 'alayhi." Muttafaqun alaih. Kalau sekiranya manusia diberikan apa yang mereka dakwa, nescaya sebahagian mereka akan menuntut nyawa dan harta orang. Akan tetapi penafian dengan sumpah adalah hak yang tertuduh. Manakala dalam riwayat yang lain pula, baginda bersabda, "Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara." Pendakwa hendaklah membuktikan, yakni dakwaannya, manakala yang dituduh hendaklah bersumpah, yakni menafikan dakwaan. Islam adalah agama yang berlandaskan kebenaran dan keadilan. Maka Islam meletakkan syarat-syarat yang ketat dalam mengemukakan tuduhan terhadap seseorang demi memelihara maruah dan mencegah fitnah dari berleluasa. Kalau sekiranya manusia dibiarkan mendakwa dan menuduh sesuka hati, pastilah akan berlaku kekacauan dan pertumpahan darah, dan masyarakat akan menjadi lemah. Oleh itu Islam mewajibkan pihak yang menuduh membuktikan tuduhannya, sedangkan bagi yang dituduh memadailah untuk dia menafikan tuduhan itu dengan sumpah. Maka beban pembuktian adalah pada yang menuduh, manakala tertuduh adalah tidak bersalah selagi tidak dibuktikan kesalahannya. Oleh kerana sesetengah tuduhan itu amat berat dan boleh menjatuhkan maruah tertuduh di mata masyarakat, maka Islam juga memperuntukkan hukuman yang berat terhadap tuduhan palsu, seperti tuduhan zina, iaitu sebatan sebanyak 80 kali. Tujuan hukuman ini adalah semata-mata untuk memelihara maruah dan kehormatan diri supaya tidak diperkotak-katikkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Johor Bahru 106.2 FM.
Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami. Untuk waktu ini masih bersama segmen tajaan pada petang ini, Surau Al-Muhajirin, Taman Kajang Utama, dan masih bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Abu Darda Muhammad, Imam 1 Surau Al-Muhajirin pada petang ini, alhamdulillah. Dan untuk waktu ini bersama doktor atau ustaz kita, Imam 1 untuk Surau Al-Muhajirin. Kita nak tahu, ada yang bertanya juga, kos pembinaan baru Surau Al-Muhajirin Taman Kajang Utama tu berapa kosnya dan apa yang disediakan kat sana dan sebagainya. Silakan. Baik, terima kasih DJ Datin Muna lagi sekali untuk kali ketiga pertemuan kita hari ini. Jadi insya-Allah saya akan terangkan sikit sebanyak berkenaan dengan anggaran kos dan juga operasi kami yang ada sekarang lah. Kos kami secara asasnya setelah kami membuat spesifikasi dan sedikit kajian, kami perlukan kira-kira 10 juta ringgit. Dan alhamdulillah kami baru saja memulakan kempen ini pada tahun ini, di awal tahun yang lalu, dan kami alhamdulillah sekarang telah mengumpulkan kira-kira 500,000 ringgit, setengah juta lah. Setengah juta. Makanya kami perlukan lagi baki kurang lebih 9.5 juta. Dan alhamdulillah rakyat Malaysia adalah rakyat yang sangat pemurah, baik hati. Kami rasa sangat terharulah dalam masa yang tak sampai setahun kami boleh kumpul 500,000 itu begitu cepat sekali. Dan kami mensasarkan pembinaan bangunan baru ini pada pertengahan tahun hadapan 2023. Jadi bagi mencapai hasrat tu kami perlu lebih kurang separuh daripada jumlah penuh lah untuk kami memulakan pembinaan. Dan alhamdulillah kami ni bukan bermula daripada zero. Kami sudah, sebagaimana saya sebut tadi, surau ini sudah pun 25 tahun beroperasi dan operasinya masih berjalan. Bahkan sehingga bila berlaku pembinaan nanti, operasinya akan terus berjalan. Cuma kita akan buat berfasa dan kami akan menempatkan tempat solat dan juga tempat pembinaan pada tempat yang berbeza. So operasi itu akan terus berjalan. Dan sebahagian daripada operasi itu mungkin adalah tergendala sikit sebanyak disebabkan oleh pembinaan kelas pengajian dan lain-lain, tapi kami tidak akan menghentikan apa-apa operasi surau kerana itu adalah kita kata wakaf para jemaah, pahala para jemaah yang berterusan, dan muslimin sekalian mengetahui bahawa pembinaan surau ini adalah salah satu daripada jalan wakaf ataupun sedekah jariah, yang mana kami sangat memahami perkara tersebut dan kami tidak akan berkompromi pada memberi manfaat ataupun menggerakkan, menjalankan operasi masjid dan juga surau atau surau kami ini supaya kaum muslimin terus mendapat pahala jariah masing-masing, sama ada yang dah bagi sebelum ini ataupun yang baru. Jadi tuan-tuan mengetahui bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man bana lillahi masjidan yabtaghi bihi wajha Allah bana Allahu lahu baitan fil jannah. Sesiapa sahaja yang membina sebuah masjid bagi Allah Subhanahu Wa Taala dengan hasrat dirinya, yang mana dia hanya mahukan wajah Allah, bukan kerana perkara-perkara yang lain, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan membina untuknya masjid di dalam syurga. Dan ini adalah satu jaminan. Dia bukan sekadar hadis kita dengar, dia adalah jaminan. Kalau betul-betul kita buat, dapat satu bangunan di dalam syurga dengan maksud kamu masuk syurga. Siapa yang tak nak? Yang penting kita bagi, dan yang kedua ikhlaslah kan. Yang penting kita bagi, dan yang kedua kita ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sedekah jariah ni tuan-tuan yang dirahmati dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, saya suka untuk gambarkan dia sebagai, atau analogikan dia sebagai dua orang sakit. Dua orang sakit ni macam mana? Orang sakit ni biasa pergi hospital lah. Pakcik sakit pergi hospital. Jadi ada dua orang pakcik dia pergi hospital. Satu orang pakcik ini mempunyai keluarga yang baik, anak-anak yang baik, anak-anak soleh. Anak-anak soleh, maka anak-anak soleh akan ziarah.
kan. Waktu ziarah sampai, maka anak-anak akan datang, peluk dia, cium dia. Maka ketika itu akan dilihat oleh satu orang lagi pakcik yang mana dia tidak diziarahi oleh anak-anak. Kesian. Sangat-sangat kesian. Maka dia akan sedih, dia akan rasa tak senang hati, gundah gulana. Kenapalah anak aku tak datang, apakah yang aku dah buat dulu macam-macam kan, sehingga menjadikan nasibku begini. Maka di dalam kubur kita, alam barzah kita dan akhirat kita pun sama. Yang akan datang itu adalah anak-anak. Analogi anak-anak tadi adalah pahala jariah kita. Pahala yang kita bagi mungkin RM1, mungkin RM10, mungkin RM100, RM1,000, RM100,000 atau apa-apa nilai yang kita bagi itu, dengan yang paling penting bagi dengan niat yang ikhlas. Bagi dengan niat ikhlas, maka pahala itu akan datang kepada kita di akhirat dan alam barzakh, dan juga di pada mahsyar dan nanti, untuk menaungi kita, untuk melindungi kita, untuk ziarah kita, untuk memberi ketenangan dan kesejahteraan pada kita. Maka bila kita bagi sedekah ini, sama ada yang jariah atau tidak jariah, maka sebenarnya untuk diri kita sendiri. Kita yang akan mendapatkan kebahagiaan. Allah Ta'ala akan bagi kebahagiaan kita dunia dan juga akhirat. Itulah sedikit sebanyak analogi yang saya boleh bagikan, Datin Huna, sebagai kita kata sedikit gambaran betapa pentingnya sedekah jariah kepada diri kita. Ya, itulah insya-Allah adalah caranya. Dan juga ada yang bertanya bagaimana kita nak menyumbang, ada ke had tertentu ke, kita nak bagi sebanyak mana ke, bagaimana Ustaz? Alhamdulillah. Nak tanya tu macam nak bagi banyak. InsyaAllah. InsyaAllah. InsyaAllah kita harapkan begitulah. Jadi insyaAllah kami tidak meletakkan apa-apa had untuk sedekah ataupun kita kata sumbangan kepada surau kami. Cuma target kami itulah. Target kami adalah 10 juta. Kerana target ini adalah target pembangunan. Target pembangunan, dan duit pembangunan adalah duit yang tertentu, maksudnya adalah untuk pembangunan. Kalau dah cukup nanti kami akan stop, kami tak akan teruskan kerana bimbang tak terguna duit itu untuk pembangunan. Untuk aktiviti insya-Allah kita datang lain kali ke DJ ke Radio IKIM untuk sumbangan aktiviti. Jadi ini untuk sumbangan pembangunan, wakaf pembangunan. Maka kami mensasarkan 10 juta tadi, dan tiada had bagi tuan-tuan kaum muslimin di luar sana, syarikat atau orang individu atau korporat ataupun lain-lain untuk menyumbang kepada kami. Kami sangat mengalu-alukan, dan sebagaimana yang saya sebut tadi, cara sumbangannya adalah melalui website kami. Itu ada akaun kat situ, DJ Muna ya. Ada akaun di situ. Boleh menyumbang dari situ lah ya. Dan untuk para pendengar, ada yang nak menyumbang itu boleh masuk juga di FB, semua di hujung jari sekarang ni kan. Betul, Ustaz. FB di pun Facebook ada. Surau Al-Muhajirin Official, atau boleh hubungi WhatsApp. Boleh WhatsApp ke? Boleh WhatsApp, boleh. Alhamdulillah. InsyaAllah diorang ni fisabilillah 24 jam. Masya Allah, Alhamdulillah. Itulah orangnya, Encik Rosli. 017 670 5651, 017 670 5651, atau Encik Azman 013 363 1820, 013 363 1820. Dan Ustaz, untuk akhir ni, untuk waktu ini mungkin tinggal sedikit masa lagi. Ada pesanan terakhir daripada Ustaz? Silakan. Itulah DJ Munah untuk rumusannya. Saya sebagai imam satu surah Al-Muhajirin sangat-sangat mengharapkan dan merayu kepada kaum muslimin di luar sana untuk kita sama-sama memberikan sumbangan. Mungkin boleh jadi tuan-tuan tidak ingin memberi sumbangan dalam bentuk wang ataupun kewangan. Pada masa akan datang bila kami dah mulakan dengan pembangunan, boleh datang dengan bentuk-bentuk apa kita kata benda lah, apa-apa bentuk benda, tapi bukan sekarang lah, sebab kami belum lagi memulakan projek ini, pembinaan ini. Tapi akan datang boleh, insya-Allah. Kami sangat mengalu-alukan apa saja. Mungkin boleh jadi ada orang yang nak bagi kubah, ada orang yang nak bagi kapet, atas dasar dia nak bagi sendiri.
bukan dibelikan untuk pihak dia, bukan. Boleh kami menerima semua itu, tapi dapatkan dulu penerangan dan maklumat daripada pihak kami, khususnya daripada pengerusi dan juga setiausaha surau sebagaimana yang disebutkan oleh DJ Muna tadi dan saya pun ada sebut tadi. Boleh dapatkan maklumat di situ, insya-Allah. Saya mengharapkan bahawa segala usaha kami ini mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala sebagai jariah kami juga. Bagi saya sebagai imam sebenarnya penat, imam satu penat nak menguruskan imam-imam lain, kita sendiri dengan kerja kita di luar dan lain-lain, tapi sebagai seorang manusia itulah kita kata bekalan kita. Bekalan saya, bekalan tuan-tuan sekalian, bekalan DJ Muna di sini sebagai DJ radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Semoga Allah SWT memberikan semua kita ganjaran atas usaha sedikit yang kita lakukan ini. Maka saya pun mendoakan agar usaha-usaha tuan-tuan sekalian mendapat ganjaran daripada Allah SWT dengan bentuk yang kita tak tahu. Yang kita tak tahu, kesejahteraan, kesihatan, anak-anak yang soleh dan lain-lain. Amin ya rabbal alamin. Saya doakan yang demikian. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Di akhirnya terima kasih banyak kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Abu Darda Muhammad, Imam Satu Surau Al-Muhajirin. InsyaAllah di kesempatan kita akan jumpa lagi, Ustaz. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda dan untuk anda terus setia bersama kami di Destinasi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Pulau Pinang, Perlis, Kedah dan Langkawi 89.0